Okay, electricity and magnetism. Okay. So tajuk 7 ni kita akan belajar berkaitan dengan elektrik dan juga magnet. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkaitan dengan electricity and magnetism, so subtopik yang kamu akan belajar dalam tajuk ini adalah ada 3. Okay. Satu berkaitan dengan electricity ini. Yang kedua adalah the flow of electric current in a series circuit and parallel circuit. So pengaliran untuk elektrik tersebut di dalam litar siri dan juga litar selari. Dan juga last sekali subtopik untuk topik ini adalah berkaitan dengan magnetism, magnet. Okay. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya sedikit lah. Kamu ada belajar dalam tajuk RBT, ada dah masuk tentang tajuk elektrik tak? Tolong respon kejap. Belum lagi. Okay, belum lagi. So kamu boleh dikatakan zero juga lah berkaitan dengan tajuk elektrik ni. So kita akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk elektrik ni. Cumanya sebelum cikgu masuk, cikgu nak tanya dulu sikit. Kod lah kamu ada terbaca ke ataupun memang sekolah rendah dulu dah pernah belajar ke berkaitan dengan pengaliran elektrik, okay, electrical flow. Apa yang kamu faham tentang pengaliran elektrik? Maksudnya elektrik tersebut mengalir, apa benda yang mengalir sebenarnya? Tolong respon. Elektrik yang mengalir sebenarnya apa yang mengalir? Kenapa kita katakan pengaliran elektrik? Ada sesiapa tahu tak? Tak tahu cakap tak tahu. Cikgu tunggu kan. Hello, tahu ke tak tahu? Pengaliran elektrik itu sebenarnya apa yang mengalir? Tak tahu kan? Tak tahu. Tak tahu kan? Okey. So pengaliran elektrik ini adalah disebabkan oleh pengaliran oleh elektron. Pernah dengar perkataan elektron tak? Respon? Pernah. Elektron positif ke negatif charge? Respon? Positif ke negatif charge? Ke tak tahu? Elektron tu charge negatif ke charge positif ke? Elektron negatif. Okey. Negatif. Elektron negatif charge. Okey. So, bila kamu buka lampu contohnya, kamu buka lampu switch tersebut, so pengaliran elektrik tersebut adalah pengaliran elektron sebenarnya. Pergerakan elektron yang mengalir pergi ke bahagian bulb, okey. Disebabkan elektron tersebut mengalir dekat bahagian bulb, disebabkan itu bulb tersebut akan menyala. Okey. So, electricity ni adalah main dia adalah pengaliran elektron. Dan elektron yang cikgu cakap tadi dia adalah charge negatif. Okey. Elektron adalah charge negatif. Okey. Kita pergi kepada magnet. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak tanya sikit berkaitan dengan magnet. Okey. Magnet, apa yang kamu faham tentang magnet? Kalau elektrik tadi mungkin susah sikit lah. Kalau magnet mesti kamu fahamnya sebab kamu pun pernah main magnet kan masa sekolah rendah ke sekolah menengah ni ke. Okey, magnet. Apa yang kamu faham tentang magnet? Respon? Tak respon daripada semua? Siapa-siapa? Dia melibatkan positif dengan negatif charge. Salah. Magnet melibatkan positif dengan negatif charge. Bukan? Dia bukan berkaitan dengan charge. Dia berkaitan dengan kutub. Dia ada kekutupan. Okey, kalau dalam magnet tu dia ada north and south. Dia ada utara dan juga selatan. So, macam kamu belajar sekolah rendah dulu, kalau kutub yang sama, north dengan north, dia akan jadi apa? Respon? Menolak. Okay. Sama saja dia akan menolak. Okey. Kalau berbeza north dengan south, berbeza kamu dekatkan dia akan melekat. Dia akan melekat. Okey. So itu asas untuk magnetism. So beza antara magnetism dengan electricity. Electricity tadi dia cakap pengaliran elektron. Elektron tersebut charge. Kalau magnet dia bukan berkaitan dengan charge, dia berkaitan dengan kutub. Di mana ada kutub utara dan juga kutub selatan. Okey. So itu adalah serba ringkas lah berkaitan dengan electricity and magnetism. Okay, so kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay, electricity. Do you still remember the topic? Kejap. Besarkan sedikit. Kejap ada. Nanti kita tutup lagi. Okay, so electricity.
Do you still remember the topic of electricity that you have Cikgu. learned during ya. Yang force and motion tu maksudnya kita skip lagi bab tu. Kejap. Kita belajar sebelum ni tajuk cikgu dah tersilap. Force and motion baru sampai buoyant force. Apa sama buoyant force Oh, tak habis lagi Cikgu kata cikgu nak ajar macam mana nak kira buoyant force. Okey. Cikgu dah termasuk electricity dah. Sorry. Cikgu tak ingat dah kita belajar sama mana sebelum ni. Buoyant force tajuk berapa 8 Sekejap kita belum masuk berkaitan dengan buoyant force. Okay, sorry. So, lupakan dahulu berkaitan dengan electricity. Cikgu minta maaf. Cikgu dah lama kelas kita dah tertangguh ni. Cikgu ingat dah habis lah tajuk ni rupanya. Tak habis lagi kita skip tajuk electricity. Okay. So, kita masuk berkaitan dengan buoyant force. Okay. Buoyant force sebelum ni cikgu beritahu kepada kamu dia adalah daya apungan. Okay, daya apungan yang menolak ke bahagian atas. So, kita recap balik. Ya. Kita recap balik. Buoyant force. Okay, kalau cikgu lukis macam ni, ada 3 situasi. Kita recap balik. Ada air. Okay, ada 3 situasi di mana bongkah tersebut di dalam air. Okay, ketiga-tiganya berada di dalam air. Ni air, ni bongkah. Okay, satu, bongkah tersebut dia terapung macam tu saja, dia tak bergerak. Okay, terapung saja tak bergerak. Situasi yang kedua adalah di mana dia tenggelam masuk ke bahagian dalam, bongkah dia tenggelam masuk ke bahagian dalam. Situasi yang ketiga adalah bongkah ini dia naik ke bahagian atas. So, sebelum ni cikgu pernah terangkan kepada kamu bahawa sesuatu benda tersebut dia akan ada daya yang tolak ke bahagian bawah. Dan nama daya yang tolak ke bahagian bawah tersebut, dayanya adalah apa? Tolong respon. Ingat tak? Ke memang dah? Weight. Okay. Daya yang tolak ke bahagian bawah dia adalah weight. Okay, weight. Ni weight, berat. Okay, berat. Daya yang menolak ke bahagian bawah. Okay. So, bila kita masukkan ke dalam air, daya yang menolak ke bahagian atas, kita namakan sebagai apa? Bila kita masuk dalam air, daya yang menolak ke atas. Okay, buoyant force. Buoyant force, dia punya simbolnya FB. Okay, F ni stand for force, B ni buoyant force. Okay, buoyant force tolak ke bahagian atas. So, sekarang ni ada 3 situasi. 1, 2, 3. Okay. Situasi yang pertama dulu, dia mesti akan includekan tentang weight dan juga buoyant force. So, situasi yang pertama ni dia terapung macam ni sahaja. Maksudnya weight dan juga buoyant force dia adalah, tolong sambungkan. Sama. Berbeza. Okay, sama Ini adalah sama. Bermaksud atas dan juga bawah dia tak bergerak, dia hanya terapung macam itu sahaja. Terapung macam itu maksudnya weight dia force tolak ke bawah. Dan juga buoyant force yang force tolak ke atas adalah sama. So, dia akan terapung macam itu sahaja. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, bongkah kita masuk ke dalam air, dia jatuh ke bahagian bawah. So, bila jatuh ke bahagian bawah, bermaksud weight dan juga buoyant force, ada yang lebih ke, sama ke tu, ataupun ada yang kurang? Weight dia lebih. Weight dia lebih. Weight dia lebih. Okay. Dan situasi yang ketiga, di mana dia bergerak ke atas, weight dan juga buoyant force dia macam mana? Siapa yang lebih, siapa yang kurang? Kalau dia bergerak, bongkah dia bergerak ke atas. Buoyant force dia lebih.
Okey, buoyant force dia lebih daripada weight. Okey, faham? Okey, kamu faham berkaitan dengan 3 situasi tersebut. Okey, so habis yang itu, sekarang kita nak masuk tentang formula. Ya. Sekejap. Okey, so formula yang kita yang kamu akan belajar berkaitan dengan buoyant force adalah buoyant force is equal to actual weight tolak dengan apparent weight. Sekejap, sebelum tu kita pergi sini dulu. Okey. Okey. Actual weight dan juga apparent weight. Okey, apa dia tu actual weight, apa tu apparent weight? Okey, kita lukiskan kejap. Okey, sebelum cikgu nak terang pada kamu, macam mana cara nak kira untuk weight, kita gunakan instrumen apa untuk kira weight? Respon? Sebelum ni pernah belajar ada namanya balance. Apa nama dia? Spring balance. Spring balance. Okey, spring balance yang ini yang ini. Okey. So cikgu lukiskan kat bahagian sini spring balance. Ini spring balance, dia ada bacaan kat bahagian dalam ni dan dia ada pencangkuk kat bahagian sini Katakanlah kamu cangkukkan bongkah contohnya. Okey. Bongkah kamu cangkukkan dekat bahagian air dan dia menunjukkan bacaan dia adalah 5 Newton. Okey, ni dekat bahagian air, udara. Okey, dekat bahagian udara kamu cangkukkan bongkah ni, bacaan dia menunjukkan 5 Newton. Okey, 5 Newton ni adalah apa? 5 Newton ni adalah actual weight. Weight dia yang sebenar. Maksudnya contohnya kalau kat pasar kamu beli daging lembu contohnya. Dia gantung kat bahagian spring balance tu, okey, dia tengok berapa berat dia, berapa dia punya mass dia. Okey. So bila kamu timbangkan kat bahagian air, so itu adalah actual weight dia, berat sebenar. Okey, berat sebenar. Bila kita masukkan, okey, ni dekat bahagian air, bila kita masukkan ke dalam air, okey, sekarang ni air, bila bahagian spring balance ni kita masukkan ke dalam air contohnya. Ketika dalam beaker ni kita letakkan air. Okey, air. Okey, kita masukkan ke dalam air. So, dia bukan air dah, dia akan jalan masuk ke dalam water. Okey, masukkan dalam water. Adakah bacaan dia akan sama ataupun bacaan dia akan berkurang ataupun bacaan dia akan makin meningkat? Tolong respon. Agak-agak kamu lah. Bacaan 5 Newton ni akan makin bertambah ke, berkurang ke, sama? Bila masuk dalam air. Respon. Agak-agak kamu lah. Hello. Tambah. Kurang. Tambah, ada kata makin tambah, ada kata makin berkurang. Jawapannya adalah dia makin berkurang. So, dia bukan 5 Newton dah. Contohnya kalau kita masukkan dalam air, dia akan jadi makin kurang. Contohnya dia akan jadi 3 Newton. 3 Newton Okey. 3 Newton ni adalah apa? 3 Newton ini adalah apparent weight. Apparent weight ni adalah berat yang dimana bila kamu masukkan ke dalam air, timbang, berat dia tak sama dengan bila dia berada di luar air tersebut. Di luar air, actual weight. Di dalam air, apparent weight. Okay. So, actual weight dia tadi 5 Newton. Apparent weight dia tadi adalah 3 Newton. So, sekarang ni cikgu nak tanya. Kamu timbang dekat luar 5 Newton. Masuk dalam air, dia jadi 3 Newton. Berapa Newton yang hilang? Respon? 2 Newton. 2 Newton. Okay. 2 Newton tu adalah apa kalau kita masuk dekat dalam formula ni? 2 Newton tu adalah apa? Buoyant force. Ya, bagus. Buoyant force. Maksudnya actual weight dia tadi 5 Newton. Apparent weight dia tadi 3 Newton. Tolak 3 Newton. So 5 tolak 3 dia akan jadi 2 Newton. Bermaksud daya apungan bila kita masukkan bongkah ni ke dalam air, daya apungan yang menolak ke bahagian atas adalah sebanyak 2 Newton. Daya apungan yang menolak ke atas adalah sebanyak 2 Newton. Okey, ingat baik-baik. Apparent weight adalah buoyant force adalah
daya yang menolak ke atas, bermaksud apa-apa benda yang kita masukkan ke dalam air, dia akan menyebabkan ada daya yang membantu dia tolak ke atas. Sebab itulah bacaan untuk spring balance ni, bila dia dekat bahagian air, bacaan dia 5 Newton. Kamu baca dekat bahagian air 5 Newton. Bila kamu masukkan ke dalam air, bacaan dia makin bertambah ke makin kurang? Osman? Makin berkurang. Kurang. Sebab apa makin kurang? Ada satu force yang membantu. Apa force dia? Buoyant force. Buoyant force. Bermaksud kalau kamu angkat batu, contohnya kamu angkat batu kat air, dengan kamu angkat batu dekat bahagian dalam water. Soalan cikgu, mana satu batu tersebut dia punya mass dia sama yang kamu nak angkat dekat air, kamu angkat dekat dalam air. Soalan cikgu, mana lagi senang kamu nak angkat batu tersebut? Dekat udara ke Dalam dekat air. dalam air? Dekat Dalam air. dalam air. Sebab apa? Ada satu force yang membantu. Apa force dia? Buoyant force. Buoyant force. Buoyant Buoyant force. force tersebut dia membantu untuk kamu tolak dia naik ke atas. Okay. So formulanya adalah buoyant force is equal to actual weight tolak dengan apparent weight. Okay. Boleh? Okay, cikgu bagi satu soalan. Ada satu bongkar, kita timbang dekat bahagian luar dia 10 Newton. Okay, timbang kat bahagian luar dia 10 Newton. Lepas tu, bila kita masukkan ke dalam air, kita tahu bahawa buoyant force yang akan terhasil adalah 3 Newton. Buoyant force yang akan terhasil adalah 3 Newton. Soalan cikgu, bila bongkar ni masuk ke dalam air, berapakah bacaan yang akan terhasil? Respon? 7 Newton. Okey, berapa? 7 Newton. Good, 7 Newton. Bila dekat bahagian luar 10 Newton. Buoyant force yang terhasil adalah 3 Newton. Bermaksud bila dimasukkan bongkar tersebut ke dalam air, bacaan dia akan jadi 7 Newton. So 7 Newton ni dekat dalam formula yang mana satu? Apparent weight. Apparent weight. Apparent 10 Newton adalah yang mana? Actual weight. Actual weight. Actual weight. 3 Newton ni adalah apa? Buoyant force. Buoyant force. Boleh faham? Senang je kan? Okay. Daya apungan. Okay. So, sebab itulah cikgu cakap menerangkan kepada kamu, kalau kamu jatuh ke dalam air, supposedly kamu ini tidak boleh tenggelam lah sepatutnya. Okay. Sebabkan dalam molekul dekat bahagian dalam badan kamu pun ada liquid. So dia juga membantu untuk proses di mana buoyant force tersebut menolak kamu naik ke bahagian atas. Okay. Okay, baik. Disebabkan even kamu ada weight pun sekalipun, buoyant force tersebut akan menolak kamu naik ke bahagian atas. Okay. Buoyant force untuk water tersebut. Okay, baik. Seterusnya, density and buoyant force. Density material have different density. The position of the object in a fluid depends on the density of the object, whether it is more or less than the density of the liquid. Okay, sekejap. Okay. Kita masuk kepada density dan juga buoyant force. Sekarang ni cikgu nak tanya kepada kamu, apakah formula untuk density? Form 1 dulu kita dah pernah belajar. Density is equal to apa? Respon? Tak ingat dah tu, tak ingat dah. Density is equal to apa? Hello? Tak ingat, cakap tak ingat. Mass bagi volume. Mass bahagi dengan volume. Bagus. Mass bahagi dengan volume. Ini adalah formula untuk density. Okay. Mass bahagi dengan volume. Okay. Mass bahagi dengan volume. Okay. Baik. So, teruskan lagi. Density and buoyant force. So, kalau different material have a different density. So, setiap bahan tersebut dia mempunyai density yang berbeza, ketupatan yang berbeza. The position of object in the fluid depends on the density of the object. Okay, contohnya kalau dalam
Yang kamu belajar density form 1 dulu, kalau dalam beaker, contohnya ada air. Lepas tu kamu letakkan batu, masukkan batu ke dalam air tersebut. Batu tersebut tenggelam ke timbul? Respon? Tenggelam. Tenggelam, batu tenggelam. So, tolong kaitkan antara weight dan juga buoyant force untuk batu tersebut. Maksudnya bila batu tenggelam, maksudnya weight dan juga buoyant force tersebut, mana satu dia ada yang lebih besar ke, sama ke, ataupun ada yang lebih kecil? Buoyant force lagi besar. Weight dia lagi Buoyant besar. lagi Weight dia lagi force besar. kecil. Weight lagi besar. Kecil. Weight dia lagi besar. Okay, sebab itu dia bergerak ke bahagian bawah. Sebab weight dia lagi besar daripada buoyant force. Okay, kamu faham dah berkaitan dengan tu weight dan juga buoyant force Weight lebih besar daripada buoyant force. Okay, tu tentang weight dan juga buoyant force. Sekarang ini tentang density. Okay, density dan juga buoyant effect. So kalau density, nak bandingkan density untuk apa dia ni, batu ni, density untuk batu dengan density untuk air, yang mana yang lebih dense? Tolong respon. Batu lagi dense. Okay. Density untuk rock cikgu tulis rock, batu, lebih lagi daripada density untuk water. Disebabkan itu density untuk rock tersebut lebih tinggi, menyebabkan batu ini akan lebih tenggelam. So sebab itulah kaitan antara density dan juga buoyant effect. Buoyant force menolak ke atas, tetapi disebabkan oleh batu ini dia mempunyai density yang terlalu besar, yang menyebabkan buoyant force ni tak mampu untuk menolak dia naik ke atas. So sebabkan itu batu tersebut akan tenggelam ke bahagian bawah. Okey. Contoh yang lain cikgu bagi sekejap. Okay. Tengahlah cikgu lukiskan sponge. Okay, cikgu masukkan ke dalam air sponge tersebut. Supposedly sponge tersebut akan tenggelam ke timbul? Terapung. Dia akan timbul. Okey, dia akan terapung So, kaitan antara weight dan juga buoyant force untuk sponge tersebut bila dia terapung, Buoyant force lebih. Buoyant force dia tu lagi tinggi. Buoyant force lebih. okey, buoyant force dia lebih waktu dia bergerak ke atas, maksudnya buoyant force dia lebih daripada weight bila dia bergerak ke atas. Bila dia dah stay dekat bahagian atas, terapung saja, kaitan antara dua ni macam mana? Dia stay. Dia orang akan jadi sama. Okey, dia akan jadi sama. Buoyant force dan juga ni dia akan jadi sama. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Density untuk sponge dengan density untuk water, macam mana relationship dia? Sponge kurang dense daripada water. Okey, sponge kurang dense daripada water. Disebabkan itu density yang kurang daripada air tersebut menyebabkan dia punya buoyant force akan jadi tinggi, yang menyebabkan dia akan naik ke bahagian atas. Okay, so sebab itulah relationship antara density dan juga buoyant effect. Dan kalau density dia lebih, buoyant effect dia kurang ataupun lebih? Respon? Kalau density dia, contohnya batu, density dia lebih, buoyant effect dia akan jadi kurang ke akan jadi lebih? Kurang. Bagus. Berkurang. Okey, berkurang. Kalau density dia kurang, buoyant effect? Tinggi. Bertambah tinggi. Bagus. Faham tak tu? Okey. Susah tak apa. Okey, so disebabkan itu density, formula dia mass over volume. Okey, cikgu tanya kamu tadi, kamu jawab tadi mass over volume. So density ni kita pernah belajar dahulu waktu form 1 dulu formula untuk mass, formula untuk density iaitu mass over volume. So supposedly kita akan buat eksperimen untuk yang ini. Cuma ni tak dapat buat untuk KP ni, so kita tengok sajalah dalam konteks ni. Copper, aluminium, wood dan juga cork. Antara aluminium dan copper ni kita tak pasti yang mana satu yang lebih dense. Cumanya antara cork dan juga wood. Okey, antara empat ni, mana satu yang akan timbul? Agak-agak kamu lah masuk ke dalam air kan. Yang mana yang akan timbul? Cork. Diikuti dengan
diikuti dengan kok yang paling atas sekali, diikuti dengan hello. Dah tak tahulah. Antara tiga-tiga ni mana yang lagi dia akan lebih terapung lagi? Antara copper, aluminium dengan wood. Hello. Tak pernah tengok Ha? Hello. Wood. Wood. Okey, kayu Tak pernah tengok kalau kayu kalau kita tebang ke apa ke masuk ke dalam air dia akan terapung Okey, wood. Diikuti dengan antara copper dengan aluminium ni kita kena tengok dia punya density dia mana yang lebih dense. Okay. So di antara dua ni dua-dua metal. So yang lebih dense supposedly dia akan lebih tenggelam lah. Yang kurang dense dia akan lebih timbul. Okay. So antara kesemua ni yang mana yang mempunyai buoyant effect yang paling tinggi antara kesemua ini? Cork. Okay, good. Cork. Okay. Bagus. Baik, seterusnya. Okey, ini cikgu dah terang pada kamu Kalau objek tersebut float, dia naik ke atas, bermaksud buoyant force dia lebih daripada weight. So dia naik ke atas. Kalau dia tenggelam ke bahagian bawah, weight dia lebih daripada buoyant force. Okey, weight dia lebih daripada buoyant force, so dia akan tenggelam ke bahagian bawah. Okey, ini. Density, cork, apa dia ni? Atmospheric pressure. Okay. So setiap material tersebut dia ada density yang tersendiri. Okay. Dan density itu berkait dengan buoyant effect. Okay. Di mana density yang bertambah dia akan menyebabkan buoyant effect dia akan makin berkurang. Okay. So disebabkan itulah dekat bahagian kapal, kalau kamu tengok kat cargo ni, cargo ship ni, dekat bahagian bawah ni dia ada plimsoll line. Okay, plimsoll line Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, plimsoll line ni dia ada TF, FT, SW, WNA. Apa function dia tu? TF tropical freshwater, F dia freshwater. Maksudnya sekarang ni untuk cargo ship ni dia selalunya dia tidaklah pergi dekat bahagian laut sahaja. Dia mungkin akan masuk ke bahagian river contohnya. Ada air masin, ada air tawar, dia akan pergi So cikgu nak tanya pada kamu, air laut dengan air sungai, density mana yang lebih tinggi? Respon. Air laut dengan air sungai, density mana lebih tinggi? Air laut. Okey, air laut. Air laut density dia lebih tinggi Bermaksud setiap perbezaan jenis air tersebut dia akan menyebabkan density dia akan jadi berbeza. So disebabkan itu dekat bahagian cargo ship ni dia perlukan kepada plimsoll line. Okey, di mana plimsoll line ini adalah dia punya benchmark. Okey, benchmark untuk sesuatu kapal tersebut sama ada dia terlebih muatan ataupun kurang muatan dia. Maksud kalau kurang muatan okeylah, tapi kalau terlebih muatan maksudnya kita letakkan muatan dekat bahagian atas ni. So supposedly kalau muatan kita letakkan terlalu banyak dekat bahagian cargo ship ini, dia akan menyebabkan apa yang akan bertambah bila kita letakkan muatan ni. Tolong respon. Okay, kamu belajar dua je buoyant force dengan weight. So kalau kamu letakkan muatan banyak ni, apa yang akan bertambah? Dia akan apa bertambah? Weight ditambah. Weight dia bertambah. Weight dia bertambah. So weight dia bertambah, supposedly cargo ship tersebut akan tenggelam lah. Okay. So plimsoll line ini function dia kita akan tengok. Contohnya kalau tropical freshwater, okey atas sekali tropical freshwater. Bila dia pergi ke bahagian tropical freshwater, cargo ship tersebut pergi bahagian tropical freshwater, dia mestilah air tersebut tak boleh kurang daripada tak boleh melebihi daripada TF ni. Kalau dia pergi ke bahagian tropical freshwater. Kalau dia melebihi daripada TF ni bermaksud cargo ship tersebut dia dah terlebih tenggelam. Okey, dia mesti cukup pada par dia. Okey. Maksudnya kalau dia terlebih tenggelam bermaksud muatan tersebut perlu dikurangkan. Okey. Kalau dia pergi ke bahagian contohnya tropical zone, tropical zone. Dia mesti tak boleh lebih daripada tropical zone tersebut. Dia mesti atas par sahaja ataupun kurang daripada tropical zone tersebut untuk memastikan efisiensi untuk cargo ship tersebut. Okey. Kalau cargo ship tersebut dia lebih muatan, dia akan tenggelam, so berbahaya lah.
pada cargo ship tersebut. Okay. Sebab ship ni function dia adalah untuk kita terapungkan benda-benda yang berada di dalam ship tersebut. So kalau ship tersebut dah terlalu tenggelam, so barang-barang dekat bahagian atas ni akan turut tenggelam samalah. Okay. So cleanser line adalah sebagai safety lah. Safety untuk sesuatu cargo ship tersebut. Okay, baik. Baik, habis untuk buoyant force. Setakat kita belajar tentang buoyant force. Okey ke tak? Ada benda yang nak tanya tak berkaitan dengan buoyant force? Respon? Hello? Okey tak? Ni macam cikgu cakap seorang ni. Hello? Faham cikgu, Okey, faham. faham. Okey faham Okey, baik. So habis tentang buoyant force, kita akan pergi kepada level. Sekejap. Ada yang nak tanya ke ni? Faham. Okey, kita pergi pada level. Masa kamu tinggal 4 minit saja lagi. Sekejap lagi cikgu keluarkan kamu masuk balik. Okey, kita masuk tentang level sikit. Level dalam bahasa Melayu adalah takal ke tuas? Tuas saja rasa. Tuas. Okey, dalam bahasa Melayu tuas. So level ini dia adalah macam mesin sebenarnya yang membantu untuk proses kehidupan seharian kamu, dan kamu guna pun level tu dalam kehidupan seharian kamu sebenarnya. Okay, level tu dia hanya ada 3 sahaja, 3 part sahaja, iaitu fulcrum, load dan juga effort. Okay, effort ini adalah kamu punya force yang kamu kenakan. Contohnya kamu tumbuk tersebut tu adalah effort. Tumbuk kan? Okay. Load ini adalah beban. Contohnya beban ini adalah phone contohnya. Kamu letakkan dekat atas tangan kamu. So phone ini adalah sebagai beban. Kamu pegang beban tersebut. Ini adalah weight. Effort yang kamu kenakan force. Okay. Load adalah di mana beban. Sesuatu benda dia ada weight dia. So itu adalah load. Dan seterusnya fulcrum. Fulcrum ini adalah fixed support point, maksudnya dia support kepada load dan juga effort. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk contoh apa kaitan antara fulcrum, load dan juga effort. Sebelum tu kita tinggal lagi 2 minit. Cikgu keluarkan kamu dahulu, lepas tu cikgu masukkan kamu balik. Boleh? Boleh tak? Respon? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Cikgu. Sekejap lagi masuk balik sekejap.